Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysiri kulli 'asirin 'alayka yasir. Allahumma tammim bil khair. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat datang ke channel Haruki Hamim. So untuk video kali ni, aku sebenarnya lama tak buat video dah. Aduh, tak apa. Sebab aku dah lama dah nak buat benda ni. Aku dah lama dah nak plan nak buat benda ni. So tak apa. Untuk video-video yang lain, aku akan buat pada hari yang lain. Tapi untuk yang ni aku nak buat agak. Satunya, aku buat Haruki Hamim ni memang sebab aku nak buat video-video yang berkaitan dengan tadabbur Al-Quran. Kalau korang tahu, kalau korang tak biasa dengar kan istilah tadabbur, ataupun supposedly aku expect korang tengok at least macam Quran Time ke dekat TV kan. So something macam tu lah. Okay, tadabbur ni dia macam tafsir tapi dia lebih ringkas. Mana kita ambil general meaning daripada maksud surat dan maksud sirat dia, and then kita cari macam mana kita boleh apply benda-benda ni, ayat-ayat ni dalam kehidupan seharian kita. So that's the point. Aku nak buat tadabbur seluruh Quran berat doh. Gila. Al-Quran ni korang tengok baca, korang baca, korang biasa ni korang biasa kata dia tebal kot Al-Quran ni. Dan kalau nak pergi every verse, every ayat banyak kot. So untuk, dan honestly lah, okay, aku terus terang walaupun aku IRL, aku ni ustaz, tapi bukan semua ayat Quran aku faham. Bukan semua ayat Quran aku boleh maknanya terangkan kat korang. Especially bila sampai bab-bab ayat yang berkaitan dengan hukum ke apa kan, aku lemah sikit tang tu. But satu aspek dalam Al-Quran yang aku rasa aku macam aku confident lah ialah bila sampai kepada kisah-kisah Nabi. So kisah-kisah Nabi, dan bagi aku kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran amat special. Dia adalah kisah-kisah yang amat spiritual, adalah banyak nasihat, banyak falsafah di sebalik dia. Kalau ni lah, maknanya kalau kita tengok yang aku tengah tunjuk ni pun kan, kisah Nabi Adam ni pun, dia ada banyak falsafah yang tersirat di belakang kisah-kisah ni. So untuk pengetahuan korang, dalam Al-Quran dia ada features di dalam Al-Quran. Salah satu features dalam Al-Quran adalah menceritakan tentang kisah-kisah Nabi dan kisah-kisah kaum terdahulu. Okay, so kisah-kisah Nabi dan kisah-kisah kaum terdahulu ni, dia bukan macam kisah-kisah yang korang baca, bukan macam korang baca cerita tau. Dia bukan macam korang baca cerita. The point of menceritakan kisah-kisah Nabi ni, sebab adanya kisah-kisah Nabi ni adalah untuk menceritakan pengajaran-pengajaran tertentu. So kadang-kadang cerita dia bukan pasal cerita tu sangat. Sebagaimana kalau korang akan perasan, dalam kisah-kisah Nabi banyak watak-watak tak ada nama, watak-watak yang tak ada nama. Akan tetapi ada beberapa je nama yang ada disebabkan Allah Ta'ala memuliakan nama-nama ni, antaranya nama-nama Nabi, ataupun Allah Ta'ala hendak mengutuk nama-nama ni. Tak, sebenarnya kalau nama-nama villain pun tak pernah ada sangat dalam Al-Quran, kecuali gelaran. Okay, nama betul tak ada. Setahu aku Allah Ta'ala tak menggunakan nama betul untuk menggelarkan villain-villain dalam Al-Quran. Contoh kan, macam Abu Lahab nama dia bukan Abu Lahab Nama dia bukan Abu Lahab. Abu Lahab tu gelaran. Iblis, nama dia bukan Iblis. Nanti kita akan cerita lah kalau sempat, insya-Allah. Firaun, nama dia bukan Firaun. So ni semua gelaran-gelaran saja untuk villain-villain ni.
Ataupun kalau watak-watak tu dia beriman, dia okey, sama ada dia villain atau tak, selalunya tak ada nama. Sebab watak tak penting dalam Quran. Yang penting dia apa? Yang penting dia adalah pengajaran tu. What's the apa nilai dia? Apa nilai dan pengajaran yang Allah Ta'ala nak ceritakan? Cerita ni hanya semata-mata vessel je kalau ikut dalam Al-Quran. Dan disebabkan tu juga, kalau korang baca Al-Quran, kalau korang biasa baca terjemahan Al-Quran, korang akan dapati yang kisah-kisah Nabi ni kadang-kadang dia sikit je, dia macam scrap. Dia ada mention sikit, and then dia macam tak ada mula ataupun akhir, and then dah habis. And then korang akan jumpa balik cerita yang sama, yang lebih kurang, tapi dalam tempat yang berlainan. So sebabnya Allah Ta'ala nak prove the point. Itu je. Okay, so untuk kisah-kisah Nabi, InsyaAllah rujukan aku rasa macam rujukan aku agak strong jugalah. Okay, untuk presentation ni yang korang tengok ni, ini adalah app, nama dia Al-Quran dan Tafsir. Al-Quran Tafsir in by Word. Ini nama app dia. Dia tak nama ke? Ni Al-Quran Tafsir in by Word. Ini untuk presentation je. Tapi untuk rujukan aku ada Qasasul Anbiya untuk Ibnu Katsir. Aku ada tafsir-tafsir aku, antaranya Ibnu Katsir. Aku ada Fathul Qadir. Aku ada Safatul Tafasir. Yang simple-simple lah. Sebab kita bukan nak pergi dalam sangat pun. Dia kita setakat nak tahu general knowledge, apa maksud tersirat dan tersurat yang ada dalam kisah-kisah ni. Okay. So dengan itu kita insyaAllah kita mula. Okay, baik. Kisah yang berkaitan dengan Nabi Adam AS ataupun ayat-ayat yang menyebutkan tentang Nabi Adam AS ada wujud dalam beberapa surah. Okay, aku rasa aku takkan pergi kepada semua surah kot. Aku tak nak. La ilaha illallah. Aku rasa aku tak nak pergi semua surah kot. Sebab kan kalau aku pergi semua surah, kita ambil masa yang terlalu banyak. So aku rasa cukup kalau aku ambil semata-mata beberapa surah yang di situ ada poin-poin penting, ada poin-poin yang amat penting untuk kita memahami kisah ataupun poin kepada kisah Nabi Adam ni. So untuk video kali ni, aku nak go through yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30. Untuk yang surah-surah lain aku rasa tak silap aku dalam surah Al-A'raf ada sebut pasal kisah Nabi Adam. Surah Ali Imran kalau tak silap aku ada rasanya ada mention tentang Nabi Adam. Surah Al-Kahf ada, surah Taha ada, surah apa lagi, surah Sad ada. So yang mention tentang Nabi Adam banyak. Tapi aku nak pergi kepada poin-poin yang penting-penting je, supaya insyaAllah kita boleh manfaatkan. Dan first kali inilah supaya kita memahami kisah-kisah Nabi secara betul. Sebab aku pernah tengok ada screenshot tweet-tweet dekat Twitter kan, pasal orang-orang yang dia orang buat teori dia orang sendiri pasal kisah Nabi Adam. Banyak bullshit tau tak? Banyak yang salah tau tak? So korang kena faham, kita kena faham kisah-kisah Nabi ni mengikut apa yang diceritakan oleh Al-Quran, sebagaimana Al-Quran nak kita faham. Okay. So kita mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني
أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. So kita pergi ayat ni satu-satu Kita pergi ayat ni satu-satu. Dan satu ketika dulu ketika manusia tak wujud lagi, qala rabbuka lil malaikah, Tuhan berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku ini pencipta di bumi satu khalifah. Okey, dalam terjemahan ni bagi aku terjemahan dia tak betul. Terjemahan dia tak tepat. Betul tapi tak tepat. Ja'ilun di sini bertekad untuk menciptakan. Ini adalah apabila, okey, kalau korang belajar bahasa Arab, kalau korang belajar nahwu ataupun saraf, ini adalah apabila isim fa'il beramal dengan amal fi'lul mudhari'. Maksudnya dia daripada jenis kalimat dia adalah noun, isim, akan tetapi maksud dia adalah fi'il. Aku menciptakan. Satunya bila kata-kata aku menciptakan, dah cipta ke belum? Belum lagi cipta. Manusia tak ada lagi. So, aku cipta satu khalifah di muka bumi, maksudnya aku nak cipta. Aku ini nak menciptakan satu khalifah di muka bumi. Okey. So di sini Allah Ta'ala bertekad untuk menciptakan satu makhluk yang dijadikan khalifah di atas muka bumi. First kali kita nampak dekat sini, sebelum wujudnya khalifah itu, iaitu manusia tu, dah wujud satu lagi makhluk yang lain yang namanya malaikat. Sebagaimana yang korang tahu dah, aku rasa korang patut tahu dah, kan, al-malaikah adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala daripada nur. Diorang ni la ya'sunallaha ma amarahum wa la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Diorang ni takkan derhaka kepada Allah Ta'ala. Diorang takkan derhaka kepada Allah Ta'ala. Okey? Dan diorang hanya akan melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh. So malaikat ni dia terbentuk daripada cahaya. Diorang ni adalah makhluk-makhluk yang dahsyat-dahsyat. Okey? And then selain daripada para malaikat, at this time of creation, masa zaman sebelum manusia ni, telah juga wujud makhluk yang dinamakan sebagai manusia. Silap. Telah juga wujud satu makhluk yang dinamakan sebagai jin. Okay? Ada makhluk yang dinamakan sebagai jin. Jin ni adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala daripada api. Persamaan antara jin dengan malaikat, dia orang ni sentient, betul, dan dia orang ni ada intelligence. Kemudian dia orang ada free will. Dia orang hidup, dia orang ada sentient, dia orang ada, maknanya dia orang ada berperasaan apa semua. Kemudian dia orang ni ada intelligent, ada akal. Dan dia orang ni ada free will. Dia orang ada kebebasan untuk memilih apa yang dia orang lakukan. Cuma beza dia, malaikat ni walaupun dia ada kebebasan untuk melakukan apa yang dia nak, akan tetapi daripada segi keimanan dia, daripada spiritual dia, dia adalah satu makhluk yang iman dia tak berubah. Iman bagi malaikat dia tak berubah. Dia tak naik, dia tak turun. So dia stable. Dia tak ada fikir pasal nak menderhaka kepada Allah Ta'ala. Itu sifat cahaya, sifat malaikat. Dan seperti mana cahaya juga. Cahaya ni dia straight. Ada pun untuk jin ni dia free will, tapi dia chaotic.
Korang pernah tengok api kan? Korang pernah tengok api. Api macam mana? Api dia tak ada form. Api dia untuk dia menyala, dia mesti consume. So api ni adalah chaos. Macam ni lah, macam Daksul lah pula. Tak, api ni dia adalah satu penciptaan yang amat chaotic. Dia panas, dia menghancurkan, dia destruktif. Dia nak, untuk dia terus menyala, api mesti makan. Kalau dia stop makan, dia akan padam. Contohnya, api mesti ada udara. Tak ada udara, dia padam. Api mesti ada bahan bakar. Tak ada bahan bakar, dia padam. So api ni, dia very chaotic, dia very destructive. Disebabkan itu juga, jin ni dia ada sifat chaotic itu dalam jiwa dia. So jin ni dia sentiasa nak rebel. Jin ni sentiasa nak melakukan kerosakan, which is akan masuk kepada isu yang kita akan masuk selepas ni. So that's why ada persoalan ni persoalannya Allah Ta'ala rakamkan dalam ayat yang part yang seterusnya. Tapi kita nak cerita dulu. Sebelum aku nak cerita part tu, aku nak sebut dulu yang kalimat ni, khalifah. Okay, khalifah ni, Allah Ta'ala nak menciptakan di bumi ini satu khalifah. Okay, apa tu khalifah? Khalifah ni, kalau dalam terjemahan ni kan, kalau korang tengok terjemahan ni, dia dalam kurungan wakil. So itu translationnya bagus lah. Bagi aku translationnya bagus. Khalf ni dia belakang. Khalf ni belakang. Maksudnya dia macam orang yang mewakili seorang yang lain. Dia membelakangi seorang yang lain. Contohnya kalau orang tu tak ada, yang belakang dah ambil alih. Kalau yang dah depan tak ada, yang belakang ambil alih. So tu khalifah tu. Jadi khalifah maksudnya dia adalah wakil kepada Tuhan di atas muka bumi. So expectation dia manusia ni, okay guys, expectation terhadap manusia adalah wakil Allah Ta'ala di atas muka bumi. So nak kata, adakah Tuhan ni menganggap manusia ni satu makhluk yang leceh ataupun makhluk yang tak guna? Tak. Kalau kita ni makhluk yang macam mana nak kata apa, cerai. Tak adalah kita dapat satu tanggungjawab yang besar macam ni. Kita guys, manusia ni, humankind ni adalah wakil Tuhan atas muka bumi. Okay. So sebagai wakil Tuhan di muka bumi, apa yang kita kena buat? Apa yang Tuhan nak kita buat sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi? Okay. Sebagai wakil Tuhan di muka bumi, pertama sekali kita mestilah beriman dengan kekuasaan ketua sebenar yang kita wakilkan tu. Kan kita wakil Allah Ta'ala kan. Kita wakil Allah Ta'ala dekat muka bumi. So kita mestilah beriman dengan dia dulu. Mestilah kita beriman dengan kekuasaan pemilik sebenar muka bumi. Kita mestilah beriman dengan kekuasaan pemilik sebenar alam semesta. Kita sikit je, kita kat muka bumi je, kita governor kat muka bumi je. And then bila kita dah tahu yang kita ni diwakilkan oleh Tuhan untuk melakukan tugas-tugas tertentu, kita kena buat lah tugas tu je. Kan kena buat lah tugas tu. So antara tugas-tugas yang ada, beriman dengan Allah Ta'ala, and then jalankan hukum Allah Ta'ala. Maknanya termasuklah kan apa tu al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dakwah, melakukan perkara yang wajib, meninggalkan benda yang haram, etc., the works. So itu maksudnya menjadi khalifah. Bukan setakat maknanya menguasai dunia atas nama agama. Bukan semata-mata menguasai dunia atas nama agama. Walaupun in the longest run, agenda agama itu adalah untuk mengislamkan seluruh dunia. But that's not the point.
Kan? Kita lakukan kerja khalifah setakat mana yang kita boleh. Kan? Setakat mana yang kita boleh, setakat mana yang kita mampu. Orang kalau dia tak diberikan kuasa politik sekalipun, manusia masih lagi khalifah. Dan satu lagi perspektif yang aku boleh kata lah untuk kalimat khalifah ni, Allah Ta'ala tak kata yang Allah Ta'ala nak jadikan Adam tu sebagai khalifah. Allah Ta'ala alam, mungkin saya silap, mungkin aku silap lah tang ni kan. Tapi sebab faham aku, humanity itu adalah khalifah Allah Ta'ala. Humanity itu as a whole, maknanya manusia tu, seluruh manusia adalah khalifah kepada Allah Ta'ala, adalah wakil Allah Ta'ala di muka bumi. Okay, so itu termasuk juga lelaki dan perempuan. So jantina tak ada masalah kat sini. Okay, so sekarang kita masuk pada part seterusnya. Qalu, kata malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat, adakah wahai Tuhan engkau nak menjadikan di atas muka bumi itu satu makhluk perosak, man yufsidu fiha, mereka yang akan merosakkan muka bumi itu, wa yasfiku ad-dima'a, dan menumpahkan darah, wa nahnu, dan padahal kami yang malaikat ini, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, padahal kami ini bertasbih dan memuji kamu dan menyucikan bagimu. Kan, menyucikan nama Allah Ta'ala. Menyucikan nama Allah Ta'ala maksudnya bukannya ada kotor pun, tapi denying, menafikan segala kelemahan maksudnya. Okay, so di sini yang aku sebut tadi malaikat ni dia ada free will tau. Dia ada free will. Dia tak kisah Allah Ta'ala nak buat apa. Tapi dia ada free will. So disebabkan dia ada free will, dia nak tanya. Dia tak kisah Tuhan nak buat apa. Dan dia tak ada isu pun. Para malaikat tak ada isu pun Tuhan nak buat apa. Cumanya dia nak tahu apa logiknya. Sebab daripada perspektif malaikat yang maknanya pernah handle isu-isu yang berkaitan dengan jin, benda ni nampak gayanya macam counterproductive, macam rugi je buat benda ni kan. So qalu, kata mereka, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, apakah kau nak jadikan di muka bumi itu satu makhluk yang akan merosakkan muka bumi. Kenapa yang malaikat ni dapat idea macam ni? Sebab jin sebelum ni pernah buat. Aku sebut tadi, jin ni dia chaotic kan. Dia daripada api kan. So disebabkan sifat dia yang daripada api tu, dia banyak melakukan kerosakan di muka bumi. Tapi itulah dalam dia punya plane of existence lah. Kemudian dia banyak menumpahkan darah, banyak maknanya berperang antara satu sama lain. Korang boleh bayang kan, kalau aku tak tahulah sama ada korang ni ada yang daripada generasi tu, tapi bila aku baca ayat ni, aku bayangkan yang jin ni macam orc dalam World of Warcraft. Masa dia orang duduk kat alam dia orang kan, kan dia orang banyak merosakkan alam dia orang disebabkan black magic dia orang kan. And then dia orang banyak bunuh antara satu clan dengan satu clan yang lain. Dia macam tu, aku faham. Aku bayang macam tu. Okay, so wa yasfiku dima'a, dan menumpahkan darah, wa nahnu, padahal kami yang malaikat ni, nusabbihu bihamdika. Okay, nusabbihu dengan wa nuqaddisu sama nusabbihu dengan wa nuqaddisu lebih kurang maksud dia adalah bertasbih ni adalah menafikan segala kelemahan pada Tuhan. Bihamdika, hamd ni adalah memuji kesempurnaan Tuhan. So bila tasbih maksudnya deny kelemahan, dan bihamd, hamd ni adalah pujian, adalah untuk memuji kesempurnaan. Wa nuqaddisu lak,
dan kami mensucikan namamu daripada segala kelemahan yang ada. So, apa kelemahan yang wujud? Basically dua-dua lebih kurang lah. Tapi itu dia punya fokus dekat mana. Okay, baik. Now, Allah Ta'ala jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah Ta'ala, aku tahu apa benda yang korang tak tahu. Okay, aku tahu apa benda yang korang tak tahu. Okay, apa yang jawapan ni nampaknya macam aku pernah baca satu meme ni lah. Sebenarnya ayat Al-Quran ni tak boleh dibuat meme kan, tapi aku baca sebab aku tengok orang tu faham je tu. Seolah-olahnya Allah Ta'ala tak nak cerita apa jawapan dia. Tak, Allah Ta'ala akan cerita kenapa. Allah Ta'ala akan cerita kenapa dia nak menciptakan khalifah ni, dan dia akan ceritakan kepada kita apa specialnya khalifah ni, apa specialnya makhluk baru ni kan, makhluk yang the third race ni, apa yang special sangat dia orang. Allah Ta'ala akan cerita. Cumanya Allah Ta'ala dia tak nak spoon fed tau. Dia tak nak suap dekat malaikat. Dia nak malaikat belajar sendiri. Dan ini salah satu daripada cara Allah Ta'ala dia mendidik. Allah Ta'ala dia tak suka spoon fed people. Allah Ta'ala dia tak suka maknanya suap dekat manusia tu apa yang walaupun kadang-kadang dia buat, tapi selalunya kesnya Allah Ta'ala tak nak buat macam tu. Allah Ta'ala nak bagi korang clues, korang fikir sendiri. So Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala, ini sesungguhnya aku, sebenarnya seriously aku ini a'lamu ma la ta'lamun, lebih mengetahui apa yang kamu tak tahu. In other words, I know what I'm doing. So trust me, aku tahu apa aku buat. Dia macam meme yang kata trust me, I'm an engineer kan. Tak, Allah Ta'ala is literally the best engineer ever. Okay, so percayalah ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu apa yang dia nak buat sebenarnya. Okay, apa yang Allah Ta'ala tak sebut dalam jawapan ni adalah Allah Ta'ala tak deny apa yang dikatakan oleh malaikat. Allah Ta'ala tak kata malaikat, okay, you're wrong. Seolah-olahnya Tuhan tak respon dengan benda tu. Bahkan seolah-olahnya macam Tuhan nak kata, you guys have a point, but I know what I'm doing. Korang mungkin ada benda yang korang betul, Mungkin apa yang korang kata betul-betul. Akan tetapi aku lebih mengetahui akan hikmah penciptaan bangsa yang ketiga ni. Okay, so itu untuk ayat yang ke-30. Untuk video yang seterusnya, aku akan bincangkan pula ayat ke-31 dan 32. Kenapa, apa yang special sangat pasal makhluk yang dinamakan manusia. Okey, dengan itu apa yang lebih itu adalah daripada Allah Ta'ala, dan apa yang kurang tu adalah daripada diri aku sendiri. So kita jumpa lagi pada video yang akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.